pesawit terbesar dan terbaik dunia. Hal ini tidak penting bagi Tengku. Yang lebih penting bagi beliau ialah taraf hidup ekonomi orang Melayu telah meningkat dengan mendadaknya di samping mempunyai tanah dan pendapatan tetap. Seterusnya daripada idea ini lahirlah pula rancangan pembangunan tanah berdasar wilayah dan negeri seperti Kejora, Lembaga Kemajuan Johor Tenggara di Johor, Dara di Pahang, Ketengah di Terengganu dan Kesedar di Kelantan. Jasa Tengku tidak hanya tertumpu di pusat sahaja. Beliau telah menstruktur negeri Kelantan kepada dua wilayah pembangunan, iaitu Hulu Kelantan diletakkan di bawah wilayah Kesedar dengan membuka felda, iaitu gugusan Ciku 1, 2, 3 hingga 10, gugusan Paloh dan Takdir diletakkan di bawah Kesedar dalam proses penyusunan semula fasiliti pembangunan, rumah, sekolah, jalan raya, klinik kesihatan dan sebagainya. Daerah di luar Hulu Kelantan pula diletakkan di bawah rancangan pembangunan Kelantan Utara dengan dua fasiliti besar yang tak pernah terduga oleh orang Kelantan, iaitu Kemubu Development Authority atau KADA, projek pertanian dengan sistem saliran tali air yang meliputi seluruh kawasan tersebut bagi tujuan pertanian, terutamanya tanaman padi 2 kali setahun yang dahulunya hanya bergantung kepada air hujan. Pembinaan empangan Kemubu dianggap mercu tanda pembangunan pertanian bukan hanya di Kelantan tetapi juga di Malaysia. Pada waktu yang sama juga, MADA dibangunkan di Kedah dan projek pengairan pertanian di Besut Terengganu. Tengku juga membangunkan projek semerak kemasin di Pasir Putih, iaitu projek pintu air terbesar di Pantai Timur bagi mengawal kemasukan air laut ke tanah pertanian. Tanah di sekitar semerak Ketok Bali bersempadan dengan Bacok menjadi kering dan dapat dijadikan kawasan pertanian terutama penanaman tembakau dan merupakan pusat pengeluaran tembakau terbesar di Malaysia. Bertolak daripada sini juga, Lembaga Tembakau Negara dibentuk dan beribu pejabat di Kota Baru, Kelantan. Pembangunan projek kemasin semerak seterusnya membangunkan Tok Bali sebagai pelabuhan perikanan laut dalam di Kelantan. Tidak hairanlah kalau Tengku diangkat dan dianugerahkan Bapa Ekonomi Melayu oleh Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Beliau tidak pernah lupa tentang getah yang menjadi komoditi terpenting negara. Harga getah yang ditentukan oleh negara pengguna telah menyedarkannya bahawa lembaga getah seharusnya berada di Malaysia dan beliau berjaya membawa pulang ke Kuala Lumpur yang dewasa itu berada di London. Untuk tujuan meningkatkan kualiti dan kestabilan harga, RISDA telah ditubuhkan. Pada waktu yang sama, Tengku memainkan peranan penting mengusaha pemilikan Bumiputera ke atas syarikat multinasional seperti Sime Darby, Guthrie dan lain-lain lagi. Semua syarikat itu kini dimiliki oleh Malaysia yang kini bergabung menjadi syarikat gergasi Synergy Drive yang memiliki aset berbilion ringgit. Tun Razak sekali lagi menguji kebolehan dan ketokohan Tengku dengan beban tugas yang paling berat dalam sejarah budak hingusan, meminjam istilah pembangkang dewasa itu, iaitu merangka, menggubal Akta Kemajuan Petroleum pada tahun 1972 dan telah diluluskan oleh Parlimen pada tahun yang sama. Pada zaman Tun Razak, pada tahun 1974, Tengku telah menubuhkan Petronas, Petroleum Nasional Berhad. Beliau menjadi pengerusi dan ketua eksekutif Petronas dengan kuasa bertaraf Menteri Kabinet, suatu pengiktirafan tertinggi yang pernah diberi Tun Razak kepada eksekutif GLC-nya. Untuk merealisasikan impian ini, Tengku Razali telah menghantar 3,000 orang ke luar negara dengan beasiswa penuh kerajaan untuk mendalami segala ilmu petroleum bagi mengukuhkan Petronas yang dibangunkannya itu. Hasil warisan Tengku Razali, Petronas tersenarai sebagai antara 7 gergasi dunia dalam industri petroleum dunia dan terlibat di 20 negara dan tempat kedua terbaik dari segi pengurusan serta menjadi tunggak keuangan kerajaan Malaysia. Untuk itu, beliau diberi julukan Bapa Minyak Malaysia dan Putera Minyak Negara. Pada tahun 1976, di bawah pimpinan Perdana Menteri Tun Hussein Onn, Tengku Razali dilantik sebagai Menteri Keuangan.
padahal usianya pada waktu itu baru 39 tahun. Tengku menjadi menteri paling lama bertugas, iaitu pada tahun 1976 sehinggalah pada tahun 1984. Peluang ini diambil oleh beliau bagi menstrukturkan semula ekonomi orang Melayu dan Malaysia. Pada zaman beliau, ekonomi Malaysia berkembang pada kadar 6 hingga 8% setahun. Beliau dianggap arkitek ekonomi moden Malaysia dan dunia. Ini kerana pada waktu yang sama juga telah dilantik sebagai pengerusi Bank Pembangunan Asia, pengerusi Bank Pembangunan Islam dan pengerusi Bank Dunia serta IMF. Anak Melayu pertama yang diberikan keyakinan penuh oleh masyarakat antarabangsa dan dunia mengendalikan sistem kewangan dan pada masa yang sama paling sibuk dalam sejarah hidup negarawan yang bernama Tengku Razali Hamzah. Mengambil akar umbi budaya Melayu, sikit-sikit lama-lama jadi bukit, lidi sebatang mudah patah, seberkas lebih teguh. Demi mencapai pemilikan ekuiti oleh Bumiputra yang disasarkan oleh DEB 30%, Tengku telah membantu penubuhan pemodalan nasional berhad melalui skim amanah saham nasional. Telah sedikit sebanyak mengurang kadar ekuiti yang dimiliki oleh Bumiputra dan dana saham ini terus berkembang dan kekal sehingga kini. Pada zaman Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad, Tengku telah dilantik sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Pada ketika ini juga, peranan Tengku tidak kurang penting dalam merangka dasar perindustrian negara. Hasil yang paling menakjubkan ialah tertubuhnya Proton yang menghasilkan kereta nasional pertama, Proton Saga, pada tahun 1984. Proton terus berkembang dan dipasarkan di lebih 40 negara di seluruh dunia. Bumi yang mana tak ditimpa hujan, krisis dalaman UMNO pada tahun 1987 menyebabkan UMNO diharamkan. Penubuhan UMNO baru oleh Dr. Mahathir Mohamad menyebabkan rasa kurang senang Tengku Razali dan rakan-rakannya seperti Rais Yatim, Abdullah Ahmad Badawi, Syahril Samad dan ramai lagi tokoh. Tengku kemudiannya menubuhkan Parti Semangat 46 iaitu mengambil roh, semangat dan kekuatan UMNO asal yang ditubuhkan pada tahun 1946. Tengku melihat UMNO telah hilang kemelayuannya, tamak kuasa, lebih materialistik dan individu sifatnya. Beliau kembali ke pangkuan UMNO pada tahun 1996 demi menjaga maruah dan perpaduan bangsa Melayu yang begitu dahsyat menerima tekanan dari dalam dan luar negara walaupun beliau tidak pernah dipecat keahlian UMNO-nya. Namun demikian, Tengku terus kekal di daerah cinta wangsanya, Gua Musang. Di situ benteng terakhirnya kerana di belakang dihalang banjaran Titiwangsa. Di depannya dihadang gunung Cinta Wangsa. Maka sempurnalah mimpi indah Puteri Maya Mengurai, Puteri Manik Urai, Puteri Ganggeni Hawa, Puteri Kuala Kerai dan Tok Wak Perang Tua Awang Sejambul Lebat, pengasuh Dewan Muda. Puteri Saadong dari Bukit Marak dan Cik Siti Wan Kembang yang mengimpikan seorang putera gagah perkasa yang mampu menakluki sekalian alam, yang mengatakan rezeki secupak tak akan jadi segantang, malah yang secupak padi ditabur sama rata lalu berbuat emas, berdaun perak, berbatang suasa. Maka sempurnalah wadat antara Demang Lebar Daun dan Sang Seperuba dalam sejarah Melayu. Tengku Razali Hamzah ialah sesepuh bangsa, guru bangsa dan pendamai Melayu yang tepak diberi tongkat, yang buta dipimpin tangannya, yang pekak tak berteling-teling lagi. Berikan ayat-ayat yang mencerdikkan bangsamu.